Salam sejahtera. Okay, bagi sains tingkatan 5, minggu ni kita akan masuk ke dalam bab 4, okay, kadar tindak balas. Okay, bab yang baru. Okay, bab 4, kadar tindak balas. Kita tengok bab yang baru ini. Okay, so untuk bahagian 4.1, kita akan masuk ke dalam pengenalan kadar tindak balas. So hari ini secara lesson tu hari ini singkat saja, tak panjang sangat. Tapi banyak melibatkan kira-kira. So bab ni pengiraan, bahagian 4.1 lah. Right, kita tengok. Tindak balas ni terbagi kepada tindak balas cepat dan tindak balas yang perlahan. Okay, ada yang cepat, ada yang perlahan dalam kehidupan harian kita. Contoh tindak balas kimia. Alright, so bawah sini lah. So tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Contoh macam yang ni. Bahan tindak balas, contohnya katakan A campur B. Lepas tu ada tindak balas kimia berlaku dan hasilkan hasil tindak balas. Contoh, kalau kita ada besi dan air dan udara, tindak balas yang berlaku contohnya pengaratan kan. So kita akan hasilkan hasil tindak balas dia adalah karat. Besi itu berkarat. Itu contoh bahan tindak balas kimia lah. Kita tengok seterusnya. Contohnya tindak balas antara bahan tindak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat. Maksudnya bahan tindak balas dia plumbum 2 nitrat, kalium iodida. So kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat ini adalah bahan tindak balas. Kemudian kita akan lukis satu arrow menunjukkan dia tindak balas telah berlaku dan menghasilkan plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. So macam mana yang ni? So yang ni dikatakan tindak balas antara bahan tindak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 iodida yang dua-duanya tidak berwarna. Dua-dua ni adalah larutan yang tidak berwarna. Dah masuk, dah campur tu, dia akan hasilkan mendakan plumbum 2 iodida. Bukan iodide lah, iodida. Sebab yang ni bahasa Inggeris dia tertukar. Plumbum 2 iodida yang berwarna kuning. So yang ni berwarna kuning mendakan dipepejal. Manakala larutan kalium nitrat adalah larutan yang tidak berwarna. So maksudnya terhasillah hasil tindak balas. So tindak balas ni memang berlaku. Okay. Alright. So semasa sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Okay. Contoh A campur B, hasilkan C dan D. Oleh itu, kuantiti bahan tindak balas semakin berkurangan. Maksudnya kalau A dan B tadi dah bertindak balas, A dan B itu akan berkurangan, tetapi hasilnya, kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah dalam tindak balas tersebut. Contoh tadi, okay, yang ni. Plumbum 2 nitrat dengan kalium iodida ni bahan tindak balas semakin lama semakin berkurangan, tapi hasilnya dua-dua ni hasilnya semakin lama semakin bertambah sampailah bahan tindak balas dah habis digunakan, tindak balas tu akan berhenti. So macam mana kita nak tahu kadar tindak balas? Right. So yang ni kuantiti bahan tindak balas, yang ni bahan, yang ni hasil tindak balas. So bahan tindak balas, tengok graf dia semakin lama semakin turun sampai last kali tu akan jadi 0. Tapi hasil tindak balas akan semakin lama semakin bertambah sampailah satu takat dia akan jadi maksimum dah. Tak boleh tambah lagi dah. Alright. So yang tu kuantiti tindak balas bertambah dengan masa, tapi yang ni berkurangan dengan masa. Kita tengok seterusnya. Right. Perhatikan dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun kuantiti hasil tindak balas melawan masa. So maksudnya graf yang ini memang penting. Anda harus faham apa maksud dia. Right. So pertama sekali apa yang anda kena tahu ialah tengok pada graf tu.
paksi-paksi apa yang ada. Contoh yang ni kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Maksudnya kuantiti itu semakin lama semakin berkurangan. So kita ada dua graf yang biru, graf yang warna merah. Alright, so macam mana kita nak tahu tindak balas tu yang mana cepat, yang mana perlahan? So dia tengok yang ni, graf biru dengan graf merah, mana yang lebih cepat? So senang saja, kalau nak tengok yang mana cepat, tengok pada cerun dia, kecerunan dia. Yang ni lebih cerun, yang ni kurang cerun. So yang ni kalau lebih cerun, lebih cepat kadar tindak balasnya. So yang ni adalah tindak balas cepat kerana kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepat. Sat saja dia dah berkurang, sat saja dah jadi kosong. Yang ni perlu masa lama untuk jadi kosong. So kita tengok pada kuantiti bahan tindak balas. Lepas tu satu lagi ialah hasil tindak balas. Alright, so kita ada biru dan merah juga. Sama juga kita akan tengok pada kecerunan, yang mana lebih cerun, susah nak daki. So yang ni ke yang ni. Yang ni macam landai sikit kan. So maksudnya kadar tindak balas dia perlahan. Tambah dengan perlahan. Tapi kadar tindak balas dia bertambah dengan cepat. So yang ni kita tengok pada hasil dia pula. Alright, so maksudnya ni hasil dia hasilkan maksimum dengan lebih cepat. Masa dia lebih cepat. Yang ni perlu masa yang lebih lama. Okay. Right. So kita tengok. Persamaan. Tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Okay. So dua-dua pun perlu kuantiti bahan kan. So kuantiti bahan tindak balas tu akan berkurangan. A dan B, dua-dua pun akan berkurang. Satu cepat, satu lambat sajalah. Tapi kedua-duanya masih berkurangan. Kuantiti hasil tu akan bertambah. Maksudnya hasil tu akan bertambah lah. Tak kisahlah cepat ke lambat, tapi dua-dua tu bertambah. Dua-dua tu bahan tindak balas berkurangan. Perbezaan, kita tengok daripada kadar. Cepat ke lambat. So kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepat. Untuk tindak balas perlahan pula, kadar tindak balas rendah. So kalau ketulis kadar tindak balas tinggi. Kadar tindak balas rendah. So tinggi dan rendah untuk kadar tindak balas. So tindak balas cepat, tindak balas perlahan. Bukan tindak balas tinggi, tindak balas rendah. Kalau tinggi rendah tu kadar. Okay. Masa tindak balas, masa yang diambil tu singkat untuk menjadi lengkap. Masa yang diambil tu menjadi panjang untuk tindak balas yang perlahan. Okay, kita tengok contoh-contoh. Excuse me, tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Jadi gambar apa? Lighter pembakaran. Okey, lighter dinyalakan. Yang ni pengaratan besi berkarat. Itu contoh-contoh yang biasalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada banyak lagi. Okey, alright. Kita tengok seterusnya. Yang ni yang penting. Kadar tindak balas. Apa maksud kadar tindak balas? So kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas, sama ada kuantiti ya, kita boleh ukur kuantiti, ataupun hasil tindak balas per unit masa. So maksudnya kita boleh ukur bahan tindak balas tu dalam masa tertentu, tengok dia ada berapa lagi. Ataupun kita boleh ukur hasil dia tu dalam masa tertentu, berapa banyak hasil yang dihasilkan tu. Okey. So kadar tindak balas kita boleh gunakan perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas. Bahagi dengan masa dilakukan ataupun masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Maksudnya kalau 1 minit lah, 2 minit, 1 jam, 1 hari ke? Alright. Okay, kita tengok. Apa yang kita nak ukur? Kalau kita katakan bahan tindak balas dengan hasil tindak balas, kita nak ukur apa ya? So antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang boleh diperhatikan, so boleh perhatikan ataupun boleh diukur dalam masa yang tertentu untuk menentukan kadar tindak balas. So apa yang kita boleh ukur? Pertama, pengurangan jisim. Jisim tu maksudnya berat, bukan berat lah. Jisim tu semakin lama berkurangan ataupun bertambah. Pengurangan isi padu ataupun kepekatan bahan tindak balas. Yang ini merujuk kepada bahan tindak balas. So bahan tindak balas semakin lama semakin berkurangan.
Ataupun kalau hasil tindak balas, kita cari tengok pertambahan jisim. Kita boleh ukur. Jisim bertambah berapa, isi padu. Contoh isi padu gas. Kalau campur-campur dia hasilkan gas. So isi padu gas berapa, ataupun kepekatan. So kepekatan tu bertambah ataupun warna ni bertambah ke apa ke. Yang tu boleh diperhatikan atau diukur. Tengok pengurangan atau pertambahan tekanan. Kita boleh ukur dari segi tekanan, dari segi suhu, nilai pH, kekonduksian elektrik, kekonduksian haba ataupun keamatan warna campuran. Campur-campur dapat warna biru terang ke, biru gelap ke. So yang tu boleh digunakan sebagai parameter untuk mengukur kadar tindak balas. Kita ingat lagi, pertambahan isi padu atau tekanan gas. So gas kita boleh ukur isi padu dia atau gunakan alat untuk mengukur tekanan gas tersebut. Okay, next, pertambahan ketinggian mendakan. So campur-campur hasilkan mendakan. Mendakan tu tinggi ke mendakan rendah. Kita boleh ukur menggunakan pembaris. Alright, so yang ni adalah antara cara-cara kita nak mengukur bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas yang kita lakukan. Alright. Yang ni kira-kira tadi cikgu dah katakan bab ni melibatkan banyak pengiraan. Okey. Contoh dia bagi 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan. Tak kisahlah apa campur apa pun. Kita yang pentingnya ialah nombor dia yang penting. So, lengkap dalam masa 30 saat. Hitungkan kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. So, kadar tindak balas, formula dia, pengurangan jisim magnesium. Kita start dengan 0.3, dia kata lengkap. Lengkap maksudnya pita magnesium tu tengok gambar aja. Habislah. So dalam masa 30 saat. So ambil 0.3 awal 0.3 gram. Akhir tu tak ada dah. Dia habis tindak balas bahagi dengan masa. So 0.3 bahagi dengan 30 dapatlah 0.01 gram sesaat. Kalau anda tak tahu gram sesaat tu jangan bubuh saja. Biar saja 0.01. Alright, so kalau tak tahu, kalau tahu tulis. Okey, tapi jangan silap pula ya. Yang ni kena betul baru dapat markah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas boleh diukur sebagai kadar tindak balas purata, kadar tindak purata, nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam suatu tempoh masa. Yang ni pertamalah kadar purata tindak balas. Okey, kita tengok contoh dia. Okey. Contoh dia bagi graf. Okey, yang ni dia kata satu tindak balas lah. So yang ni isi padu gas hidrogen, yang ni masa. So tengok daripada graf dia menaikkan. Menaik maksudnya yang isi padu gas hidrogen ni adalah hasil tindak balas dia. Alright, so berpandukan gambar rajah ni kita nak kira kadar purata dalam minit pertama, dalam 2 minit pertama, dalam minit kedua, dalam minit ketiga, beza So dalam 2 minit pertama dengan dalam minit kedua tu berbeza. Keseluruhan bagi tindak balas ini. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Satu minit 60 saat kan? So 60 saat dekat sini. So daripada graf kita buat titik garis lurus naik sentuh pada graf yang merah ni. Patah balik kepada paksi Y dia. So dapat 20 kan? So pada minit pertama kita dapat 20 di sini di atas sebab dia nak jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul. So 20 bahagi dengan masa yang diambil 60 saat. So dapatlah 0.33 cm padu per saat. Ambil yang ni, bahagi yang ni. Okey, kita dapat untuk yang A. Yang ni minit pertama. Kadar tindak balas purata. Purata maksudnya berapa yang akhir bahagi masa. Okey, kita tengok soalan B pula. Kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. So maksudnya minit pertama dengan minit kedua lah. So daripada 0 hingga 120. Tengok pada graf. 0 hingga 120. Sama juga buat dotted line. Tarik sampai kena pada graf. Dan tengok pada paksi Y dia berapa. Ada 30.
So ambillah 30 bahagi 120. Dapatlah kadar purata dia berapa. Ini bahagian B. C pula, kadar tindakan purata dalam minit kedua. Dia bukan 2 minit pertama. Yang ni minit kedua. Maksudnya pada minit yang kedua, yang ni kita kena kira daripada 60 saat hingga 120 saat. Sebab 60 saat tu minit pertama. 120 tu minit yang kedua. So kita tengok daripada 60 hingga 120. So 60 tu tadi 20 kan? 120 tu 30. So untuk jumlah isi pada terkumpul, kita ambil yang 30 tolak yang 20. Yang ni sebab dia nak minit yang kedua sahaja. So masa dia ambil 120 tolak 60 dapat 60. Dapatlah 0.17 cm padu per saat. Itulah So yang ni beza Minit kedua dengan 2 minit pertama lain. Alright, kita tengok soalan D. Soalan D dikata pada minit ketiga. Minit ketiga maksudnya kita kena cari daripada minit kedua hingga minit ketiga. Minit kedua ialah 120 saat. Minit ketiga macam ni. Lukis graf. Sama juga alih ke sini. So 30 dengan 35. So ambil 35 tolak 30 bahagi dengan 180 tolak 120. Dapatlah yang ini jawapan dia. Ini kadar purata pada minit ketiga. Last sekali, kadar tindakan purata keseluruhan. So keseluruhan kita tengok yang paling tinggi capai tang 35. Berapa masa yang diperlukan? Yang paling cepat 180. Yang ni pun sama kan? Tapi jangan kita pilih yang 360 Kita hanya pilih yang paling cepat dia tercapai yang maksimum tadi. So yang ni 35 per 180. So tindak balas berhenti. Sebab dia berhenti kat sini dah. Habis dah. Tindak balas sudah berhenti. So kita ambil 30-nya bagi dengan 180. Dapatlah jawapan ini. Okay? Alright. So mungkin dia rumit sikit. Anda kena banyak buat latihan baru boleh buat yang ni. So yang ni pertama. Kadar tindak balas purata. Yang kedua. Kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu ataupun kadar tindak balas seketika. Maksudnya pada saat berapa, pada saat berapa. Tadi itu pada 2 minit. Pada minit kedua. Right? So yang tu secara keseluruhan. Okay, yang ni kadar tindak berlaku pada satu-satu masa atau seketika tertentu sahaja. Kita tengok contoh. Contoh dia nak kadar tindak balas pada masa T. Pada masa berapa-berapa saat dia adalah cek pada kecerunan tangent. Maksudnya kita kena lukis satu segitiga. Right, kita tengok apa dia nak. Ini contoh So kadar tindak balas pada masa 20 saat. So kita pergi pada masa 20 saat. Kita lukis graf naik sampai sini kan kadar dia. Right, so dia kalau kata nak pada masa 20 saat kita kena lukis tangent pada titik ni. Sebab 20 saat kan. So tangent pada titik ni. So titik ini. Lepas tu anda bubuh pembaris. Kena lukis satu graf. Bukan graf. Satu garis lurus. Melalui titik sini. Dengan syarat. Tengok. Jarak di sini. Hujung dia. Dengan jarak hujung di sini. Dekat-dekat. Sama. Okay. Alright. Kita bagi contoh. Tekan dah. Kalau kita start dari sini kan. Kena lukis graf. So, garis tu tak boleh lah. Macam ni. Dia kena straight. Lepas tu, beza sini besar. Beza sini kecil. So, tak boleh. Right? Dia kena sama luas. Kemudian dari situ, kita akan draw satu segi tiga. Laser pointer saja. So, kita kena draw satu segitiga. Okay. Segitiga tu kena sudah tegak lah. Right. So yang ni adalah kita label sebagai PQR lah. Senang untuk kita jelaskan. So kalau kita nak cari kadar dia, kita ambil nilai P, ambil nilai dekat sini. Ambil nilai dekat sini. So dia kata PQ bahagi dengan RQ. Sebab isi padu bahagi dengan masa. Masa dekat bawah. Right. So PQ nilai yang ni 49. Q ni nilai dia
21. So 49 tolak 41. Maksudnya kita nak cari beza dia sini. Dari sini sampai sini saja. Beza dia berapa? Bahagi dengan beza sini berapa? So sini adalah 29 tolak 19. 9. So dapatlah 20. Yang ni bahagi ni dapatlah 1.4. So yang ni adalah kadar tindak balas pada saat yang tertentu saja. Kita tengok contoh. Ini eksperimen dia. Zinc dan hasilkan gas. Ini tak penting sangat. Okey. Yang ini yang penting. Dia nak cari selama masa 40. Hitung kadar tindak balas pada 60 saat. So 40, 80, 60 dekat tengah-tengah. Dekat sinilah. Kita nak cari kadar tindak balas dekat titik sini. Dan kadar tindak balas pada titik 120. Kat sini. So maksudnya dekat titik sini kita kena lukis satu segitiga. Alright. Dekat 120 pun kita kena lukis segitiga yang tangent. Okey, macam mana kita nak lukis segitiga dia? Yang ni untuk 60. Kat sini lukis satu garis lurus merentasi titik ini kan. Dengan syarat jarak dekat sini dengan graf, jarak kat sini dengan graf tu lebih kurang sama. Kalau dapat sama tu lagi baik. Kemudian segitiga tu macam ni lah. Kita boleh lukis segitiga dia. So dapatlah segitiga. Boleh segitiga besar pun tak apa. Besar pun tak apa. Asalkan kita boleh cari nilai paksi Y dengan paksi X nanti. Boleh kecil. Tapi kecil tu susah sikit lah. Bagi besar sikit tak apa. Okay. Right. Dapat sini. Untuk cari kadar dia, kita kena cari XY dia berapa bahagi YZ. XY berapa bagi YZ. So kita tengok XY. Y dia 43. Z dia 23. So yang ni pada paksi Y. So ambil 43 tolak 23. Dapat yang ni 43 tolak 23. So untuk yang bawah pula ada lukis titik-titik dapatlah 100 dengan 20. So 100 tolak 20 dapat 80. Bahagikan dapatlah masa. So yang ni kadar dia 0.25 pada 60 saat. Kat sini. Satu lagi pada 120 saat kan. Okay, kita tengok yang 120 saat. 120 saat sini. Lukisan segitiga sama juga. So luas sini dengan sini hampir sama. Segitiga dia. Lepas tu daripada nilai Q, P, Q, R sini. Q dia berapa? R dia berapa? Ambil dua-dua ni, tolak kan. So untuk nilai paksi X, ambil yang ni besar tolak yang kecil. Biasanya ambil besar tolak kecil ah. Right, dapatlah nilai dia 0.11. Banding dengan tadi 0.25. Maksudnya 60 saat lebih cepat kan? Okey, kita tengok balik sini. So berbanding ke sini dengan 120. Sebab kecerunan sini lebih cerun berbanding sini. Kecerunan. So maksudnya kadar tindak balas di sini lebih tinggi berbanding sini. Okey, so betul lah jawapan kita. Alright. Okay nah? So untuk hari ini kita hanya stop pada 4.1 saja supaya anda dapat hadam dulu dan buatlah latihan nanti yang cikgu akan bagi. Anda cuba dulu, kita tengok macam mana. Alright, kalau tak faham anda boleh tanya nanti ya. Alright. So itu saja buat hari ini. Right, juga harap anda boleh try eksperimen, try lah latihan nanti. So ada apa-apa soalan nanti anda tanya dalam grup ya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.